Beriman kepada Allah. Nampak Islam tu hebat tak tuan? Nampak. Ini yang saya belajar tuan-tuan daripada belum bersunat sampailah bersunat. Nak ceritanya, ya, bagaimana Islam membentuk kita ini, tuan-tuan kan? Saya kena cerita ni tuan-tuan sebagai mukaddimah ni. Mukaddimah dekat sejam dah tahu. Tuan-tuan kan? Saya sedar tuan-tuan, kita besok kerja dah. Ya, kerja tak kerja tuan-tuan dengar je lah apa nak saya sampaikan bukan? Siapa suruh datang betul tak? Dah datang tuan-tuan dengar je lah kan? Sampai habis baru kita balik sama-sama bukan? Saya tadi beria-ria semangat tadi. Oleh kerana beliaunya semangat, Pak Imamnya bersemangat, semua bersemangat. Tuan-tuan, saya kalau tuan-tuan ada semangat macam ni, saya tak bimbang kampung Melayu Neo ni tuan-tuan. Kalau semangat ini ada pada diri tuan-tuan dan perempuan ini, ya, saya nak sebutkan inilah semangat yang ada pada belia-belia, bukan Islam ni. Saya nak sebut tuan-tuan, ini saya nak habiskan dulu. Perlu dia ni. Angin bertiup-tiup ni sedap tengok bendera tu tuan-tuan tengok. Asyik berkibar, mana ada angin lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu cari kipas angin. Memang keturunan kita jenis cepat panas macam mana bukan? Dia mudah apa tu peluh dah. Ya, dia mudah peluh. Ada kipas pun berpeluh juga. Ceramah dalam aircon berpeluh juga. Ya, tuan-tuan kan? Ya. Saya nak sebutkan begini tuan-tuan, gabungan beliau ini. Cuba saya minta beliau sebelum kita tua ni jaga makan. Biar beliau ni slim. Ni bukan sini Cik Fauzi dah. Cik Fauzi memang keturunan gemuk. Macam mana kan? Ya, dia bukan tak boleh slim, dia memang keturunan begitulah. Macam mana kan tuan-tuan kan? Dia jenis badan besar dah. Saya nak sebut beliau kena jaga tuan-tuan, sebagaimana Nabi tunjuk ajar pada kita tuan-tuan ya. Ini cerita ni. Tuan-tuan, bila ketika muda kita jaga kesihatan, kita sihat, lagi banyak sumbangan kita boleh berikan kepada agama, bangsa dan negara. Betul tidak tuan-tuan kan? Tapi kalau asyik sakit dia nak menyumbang macam mana? Tuan-tuan tengok Nabi tuan-tuan. Saya nak sebut ini. Saya belum ada lagi darah tinggi tuan-tuan. Kenciman 3 serangkai itu tak ada lagi. Tuan-tuan kan, itu belum ada. Jangan ada pula adalah tuan-tuan, tak. Bimbang juga. Cuma penyakit lahir masa lahir dulu adalah injap jantung ni sempit, sumbat dah. Kita orang kampung dulu demam-demam mana nak cari antibiotik bukan? Demam-demam pakai tuang aja lagi tu kan. Rupa-rupanya kalau anak tuan-tuan baik-baik jatuh dia berlari tu tanda sihat lah tu. Tuan-tuan jangan suruh bila budak berlari jangan berlari. Nanti terus dia tak berlari. Dia ni bukan. Itu bahaya budak-budak tu. Kalau budak-budak tak berlari dah tu tanda tuan-tuan bahaya. Dia terus gitu kan. Saya banyak belajar tuan-tuan. Isteri saya bila mengandung 47 doktor giling kepala. Dia kata dah tua mengandung lagi dia kata bukan. Dia sebab perempuan umur 40 tahun ke atas kalau mengandung, risiko nak dapat Down syndrome tu ada. Maknanya satu pada ibu mengandung 40 tahun ke atas anak dia akan Down syndrome. Nasib baiklah tuan-tuan, Allah tak uji saya begitu. Anak lahir dengan comel. Rupanya anak Cina campur Melayu ni comel tuan-tuan. Tuan-tuan kan, saya sebutkan itu selingan je supaya tuan-tuan tak ada 8 bertanda tadi tu ya, supaya tak ada satu pada 8 bertanda betul tak tuan-tuan kan? Jadi kita ceritalah sikit-sikit gitu tuan-tuan kan ya. Tuan-tuan, saya nak sebut begini supaya kita ni sihat tu lah tuan-tuan. Sehat tuan-tuan. Nabi ini cerita Nabi tu, tuan-tuan kan. Sebelum kita cerita mendalam lebih lagi kan. Sebab itu Allah turunkan Nabi ini tuan-tuan suruh kita ikut, suruh kita contoh. Sebab itu Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan bukan itu saja. Ya Allah suruh kita ikut Nabi dia tak? Ikut akhlak
Nabi, ya, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu akhlak Al-Quran. Ya, Nabi Allah sebut lagi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya pada diri Nabi itu ada ni uswatun hasanah, contoh teladan. Kita kena ikut, tuan-tuan. Sekarang saya baru nak cerita satu aja, tuan-tuan. Hebat Islam ini, tengok pada makan hebat dah. Jangan cerita yang lain-lain. Tuan-tuan, baru ni kawan saya nak ceritanya. Kawan saya India. Bukan India, Cina. Mak dia Cina, bapa dia India. Jadi dia Cina lah, tuan-tuan kan. Ya, dia tak Islam. Main badminton dengan saya. Saya ni aktif juga, tuan-tuan. Main. Itu apa pula tu? Oh, ya. Bimbang juga saya, tuan-tuan kan. Apa tu? Kau kena tanya tu, sebab tiba-tiba je bunyi datang macam tu kan. Apa tu? Ya. Itu belum kereta api laju siap lagi, betul tak, tuan-tuan kan? Ini baru kereta api biasa tu. Ya. Biar dia pergi dulu, tuan-tuan kan. Dah hilang bunyi, baru kita bercakap sikit kan. Tuan-tuan, orang nampak Islam ni, tuan-tuan, sebahagian aja kadang-kadang orang tengok, orang dah tertarik pada Islam dah. Tuan-tuan tengok cara Nabi makan. Jadi saya nak cerita dari segi hujah saintifik dia. Kawan saya baru-baru ni, tuan-tuan, dia Cina. Dia umur dia muda daripada saya. Dia 43. Muda lagi. Dia selalu main badminton dengan saya kadang-kadang lah. Kalau saya balik Kuala Lumpur dah 2 tahun main tak. Tiba-tiba bulan lepas dia telefon saya, Ustaz. Dia telefon saya. Boleh jumpa? Saya kata nak jumpa buat apa pula ni? Nak masuk Islam macam mana, Ustaz? Tuan-tuan nampak. Saya selama ini, saya jarang cakap dengan dia pasal Islam. Cuma saya nampak ada tendensi dia untuk masuk Islam. Sebab kawan-kawan saya kata, dia dah 20 tahun puasa tak pernah tinggal. Ini bukan soal dia masuk Islam bulan lepas. 20 tahun dia Islam dah di sisi Allah. Sebab dia dah berniat untuk puasa. Tuan-tuan, orang takkan puasa kalau dia tak minat dengan Islam. Berlapar buat apa? Betul tak, tuan-tuan? Tambah orang Cina, Allah puasa tak boleh, tuan-tuan. Dulu masa saya mula-mula masuk Islam, mak saya cukup marah. Bila tiba saja bulan puasa, matilah anak aku tak makan, dia kata. Sebab kerja dia mangan. Madam dia, tuan-tuan kan. Dia makan kan. Tetapi yang India ni 20 tahun dah puasa tanpa tinggal. Jadi saya pun tak nak tanya dia apa tu soal-soal Islam sangat. Kita main je badminton dengan dia kan. Bulan lepas dia telefon, dia bagi tahu, Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya tanya dia, kat mana kamu sampai terbuka hati nak masuk Islam? Tuan-tuan, dia nampak keindahan Islam pada puasa. Tuan-tuan nampak, orang nampak sikit daripada Islam dah mula tertarik pada Islam. Baru-baru ni pelakon barat ni nak cerita ni, yang bernama Liam Neeson. Dia pelakon barat yang terkenal. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet dan sebagainya. Umur dia 50 tahun. Sebelum itu masa dia muda memang dia terkenal. Baru-baru ini dia pergi ke Turki. Dia dengar masjid mengalunkan azan. Dia tengok orang semayang. Dia dengar azan, tengok orang semayang. Dia balik ke barat. Dia balik ke negara dia. Dia mengisytiharkan dia nak ada keinginan untuk memeluk agama Islam. Tuan-tuan, baru dengar azan ataupun tengok orang semayang, hati dia dah terpaut, terbuka untuk memeluk agama Islam. Apatah lagi kalau kita di kalangan beliau ini, orang umat Islam ini, boleh menunjukkan contoh yang baik kepada orang bukan Islam, lagi ramai masuk Islam.
Sebab itu bila orang kata Islam ni agama ekstrim, saya cukup marah tuan-tuan. Sebab itu saya tulis jawab terus kepada si sepit tu. Biar sepit aja sepit, bukan tuan-tuan? Tu. Sebab dia kata apa tu Islam ni, Jakim ni ajar khutbah dia ajar jadikan umat Islam ekstrim. Ya, saya nak sebut ni tuan-tuan. Sebelum itu saya nak sebut nak cerita tu pasal makan dulu. Kejap tuan-tuan, perlu dah ni. Habis baju basah dah tuan-tuan. Kepala ni kena lap juga sebab tak ada rambut dah. Kejap tuan-tuan kan. No. Ni basah belakang ni. No. Kalau ada rambut, peluh dia bertakung kat rambut kan. Dah tak ada, dia mengalih je bertakung kat songkok ni. Ni nampak tu. Jadi kembang habis dah songkok dah tuan-tuan nampak. Ya, jadi bagi angin macam botak-botak maintain tuan-tuan. Tu. Comel balik dah. Nak tuan-tuan kan? Dah keturunan botak macam mana? Ya, tuan kan? Apa tu kena peluh tu kena buang, tak ada bertakung ke tepi ni. Ya, tuan-tuan kan? Ya, itu tanda sihat lah tuan-tuan kan? Basah tuan-tuan ni, basah dah. Anak seluar pun dah basah dah ni tuan-tuan. Tapi itu cantik. Itu saya belum cerita falsafah baju kurung, baju Melayu ni. Tuan-tuan nampak? Kalaulah saya berpeluh tadi bukan? Dan sebenarnya bawah dah basah dah tuan-tuan. Kalau tak ada samping, nampak huduh dah saya tuan. Huduh. Sebab itu nampak falsafah di sebalik baju Melayu. Nak jadikan lebih bersopan, diletakkan samping. Tuan-tuan, ini berlaku zaman Kesultanan Melaka lagi tuan-tuan. Kesultanan Melayu Melaka, orang dah pakai baju Melayu dah. Tapi ketika itu orang nampak huduh kalau tak ada samping, betul tak? Orang lelaki pakai seluar ketat nampak huduh, dah tak? Sebenarnya orang perempuan pun huduh. Kalau orang perempuan pakai ketat, sebab itu dia pakai baju kurung. Nampak? Perkataan kurung itu, dikurungkan badannya. Nampak? Sebab itu bila orang pakai baju kurung, dia mesti datang bersama tudung. Nampak? Kalau orang faham falsafah apa tu pakai baju Melayu ni, tuan-tuan kena dengar elok. Sebab yang bercerita di China. Tuan-tuan kan? Sebab hari ni orang Melayu dah lupa dah ada budaya mereka. Tidak tuan-tuan kan? Dia dah lupa dah. Kenapa dia baju itu dinamakan baju kurung, tuan-tuan? Sebab itu baju kurung ini diambil perkataan kurung sebab dia mengurungkan badannya. Sebab itu orang pakai baju Melayu sepatutnya dia kena pakai sekali dengan tudung. Tuan-tuan nampak? Ya, sampai ni tuan-tuan, dia menjadikan kita lebih bersopan, betul kan? Tadi kalau berpeluh bukan ke tak comel nampaknya, tuan-tuan nampak? Ya, orang lelaki ni bila pakai seluar ketat, nampak tak? Ya, terconjol sana sini. Orang perempuan pun begitulah tuan-tuan kan, tapi perempuan huduh lagi. Ke tuan-tuan nampak seksi. Kan? Tuan-tuan nampak itu, diletak samping, nampak bersopan lah tuan-tuan. Itu falsafah di sebalik pakai baju Melayu. Tuan-tuan, adat budaya Melayu ni sebenarnya penuh dengan nilai-nilai keislaman tau. Cuma hari ini kita nak kembali balik ataupun tidak, itu saja. Hari ini tuan-tuan, kita sudah lupa akar kita. Sebab itu kita tak balik waktu maghrib dah. Tuan-tuan nampak? Kita mendewa-dewakan pukul 12.30 malam. Kita tak balik pukul 12 malam tuan-tuan. Anak muda kita merempit pukul 4 pagi lagi. Hari ini kesian pulih tuan-tuan. Siang, malam, pagi, petang, awal pagi, subuh kena berjaga-jaga sebab orang merempit pukul 4.30 pagi. Kat rumah saya tu, kalau Encik Fauzi pergi tadi, jalan lurus itu jam 4.30 besok pagi. Kalau tuan-tuan tak percaya, kalau polis tak jaga, mereka merempit jam 4.30. Tuan-tuan nampak? Kalau inilah kita tuan-tuan, saya nak sebut ni, kalau inilah kita tanpa nak contoh ikut Nabi ini, saya akan cukup bimbang dengan nasib Melayu di bumi Melayu ini.
Tuan-tuan, saya tulis panjang pasal buku Nasib Melayu di Bumi Melayu, tuan-tuan. Walaupun saya Cahaya Nun Alik, tuan-tuan. Cahaya Nun Alik tu apa? Ya, tuan-tuan kan? Ya, bukan. Saya nak sebut, tuan-tuan, saya bercakap banyak soal ini sebelum terlambat ini. Kalau muda-mudi kita ini tidak diselamatkan, suruh dia kembali balik menghayati adat budaya Islam ini. Adat budaya Melayu Islam ini. Saya bimbang, dikala orang lain sudah jauh meninggalkan kita. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, bangsa lain sudah jauh meninggalkan kita. Ya, tuan-tuan tengok Bandar Keluang ni pun cukup lah, tuan-tuan. Mereka jadi berani hari ini cabar agama kita, macam-macam dia buat. Sebab dia tengok kita ni terlampau lemah. Anak muda merempit, mendedah, betul tak? Sesama kita bercakap, bergaduh sesama sendiri, kita lemah. Dia tahu kita tidak boleh bersatu untuk berhadapan dengan mereka. Sebab itu hari ini kenapa mereka begitu berani sampai khutbah JAKIM, benda-benda berkaitan dengan cara hidup kita tak ada kaitan pun dengan mereka, dipertikaikan dan sebagainya. Itu jangan sebutlah, tuan-tuan, orang mengkatunkan, melukis gambar Nabi apa tu dengan gambaran katun. Itu saya cerita dah, itu berlaku di negara lain, tetapi dia tidak mustahil, tuan-tuan, apa itu berlaku di negara kita. Baru ni seorang makcik, saya nak sebut, tuan-tuan, budak-budak kita, anak-anak kita sama-sama menghina Nabi ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet hari ini, tuan-tuan. Anak-anak Islam kita mencerca dan menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita menyambut keputeraan Nabi, kita berarak bawa banner bersama-sama. Di kalangan anak muda kita, saya tak kata semua, tapi sudah ada bersama dengan musuh-musuh Islam menghina agama kita ini. Tuan-tuan nak balas apa kasih sayang Nabi pada kita, tuan-tuan? Saya nak sebut ini. Saya rasa bertuah, rasa bangga, bertuah, bersyukur sangat. Allah buka hati saya, buka bagi nur ya dalam hati saya ini untuk memeluk agama Islam. Ya, tuan-tuan, saya nak sebut, tuan-tuan, hari ini sepatutnya, tuan-tuan, gini. Ya, kita membalas jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balas ini, tuan-tuan, bukan balas apa, kita ikut cara hidup tuan-tuan, saya nak cerita sikit aja. Sayangnya Nabi pada kita lah, tuan-tuan, sayangnya Nabi pada kita. Sebab itu sangat-sangat, kalau kita umat Islam turut terlibat dengan mereka, hina Nabi kita, kutuk Nabi kita, saya cukup bimbang dengan gejala ini. Tuan-tuan pernah selalu diberitakan pada kita, bukan? Tentang sayangnya Nabi pada kita. Ketika dalam satu majlis, nak cerita, tuan-tuan, ni kita memang selalu dengar, dah minum kejap, tekak kerin dah, faham kan? Duduk. Tu kejap, tuan-tuan, minum kejap. 10.30 dah, sejam ceramah ni, 15 minit lagi nak tidur dah. Saya dah cakap dengan Cik Fauzi, saya nak, kalau boleh nak balik malam ni juga, tapi oleh kerana dia dah bertolak pukul 4 pagi tadi, jadi kesian untuk dia, kita balik esok pagi je lah, tuan-tuan, kan? Ya, saya pun tak tahu dia tolak pukul 4 pagi. Tapi kalau dia baca WhatsApp saya pukul 1, tak tolak pagi tadi, kan? Macam mana, tuan-tuan, kan? Itu nak qada dan qadar, betul tak? Takdir. Ya, baik. Tuan-tuan, saya nak cerita begini, tuan-tuan. Dah sayangnya Nabi pada kita. Tuan-tuan dah dengar dah cerita ni. Cuma saya nak ulang lagi, nak ceritakan kita kena balas pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak ambillah sekurang-kurangnya dapat ikut cara makan pun jadilah. Ya, kalau dah rasa lain tu, dah rasa payah nak buat, walhal semua boleh buat. Islam ni kalau jahil je payah buat, betul tak? Kalau dah tahu, senang aja buat. Saya ngajar mu'alaf-mu'alaf tu yang baru masuk Islam, tuan-tuan.
Kalau dah tak reti, tak belajar, memanglah susah. Mengaji pun susah. Kalau tak kena huruf alif bata nak mengaji macam mana, betul tak tuan-tuan? Orang Cina ni pula dia tak boleh sebut huruf alif bata sa tu boleh sebut. Tapi bila tersebut roh tu susah. Sod dot tak boleh. Sebab ayat perkataan tu tak ada dalam bahasa. Sebab itu bila sebut sod tak boleh sod kan. Lot tolong boleh gitu. Bila sebut roh mesti jadi lo, betul tak tuan-tuan? Sebab itu bila sebut lori mari, mesti loli malio. Tak tahu, betul tak tuan-tuan? Bila tuan-tuan sebut selalu alif bata kan, bukan? Sebut roh lah dia. Kalau tuan-tuan tak sebut roh, memang lo, bukan? Loli, macam gitulah tuan-tuan. Betul tak? Jadi Islam ni kalau tahu mudah, betul tak? Tak belajar susah. Sama juga anak-anak kita, tak belajar memanglah susah. Dah belajar senang. Baik, tuan-tuan tengok dalam satu majlis tak tuan-tuan? Ya, Nabi dalam keadaan bersama para sahabat dalam satu majlis, duduk gitulah sembang-sembang. Dalam keadaan gitu Nabi bercakap dan Nabi tanya kepada sahabat. Dia kata, tahukah kamu siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Tuan-tuan selalu dengar cerita ini, tuan-tuan. Dalam satu majlis yang hening. Ketika itu Abu Bakar ada, Umar ada, Ali ada, Osman ada dan lain-lain. Nabi bercakap tuan-tuan di depan khalayak. Tahukah kamu siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Para sahabat mencari-cari jawapan itu. Sahabat menjawab, sudah tentu para malaikat. Ya Rasulullah. Tuan-tuan, apa tu sahabat jawab, dah tentu malaikat. Tuan-tuan, logiknya betul lah. Malaikat Allah turunkan wahyu kepada baginda, betul tak tuan-tuan? Sudah tentu malaikat paling mulia. Tapi Nabi kata itu bukan jawapannya. Malaikat memang mulia, tetapi itu bukan jawapannya. Kemudian sahabat meneka lagi. Kalau begitu para Nabi ya Rasulullah. Betul tak tuan-tuan kan? Maknanya kalau malaikat pun bukan, Nabi lah. Sebab sebelum Nabi, sebab Nabi kita ini Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, khatam, Nabi penutup. Dia ada lagi 24 Rasul yang lain dan ribuan Nabi-Nabi yang lain. Nabi, apa itu sahabat jawab, sudah tentu para Nabi. Nabi baginda jawab, memang Nabi itu apa itu mulia, tetapi itu bukan jawapannya. Kemudian sahabat jawab lagi, kalau Nabi pun bukan, sudah tentu kami. Ya Rasulullah, sahabat kamu. Nabi jawab balik, kamu memang mulia. Kamu sahabat aku, kamu sanggup mati, hidup mati dengan aku, berjuang untuk agama aku. Tuan-tuan, tapi itu bukan jawapannya. Kemudian bila sahabat tak boleh, tak ada jawapan lagi, Nabi keluar dengan jawapan dan air mata Nabi mengalir. Tuan-tuan nampak ini? Tuan-tuan, Nabi kata orang yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang lahir selepas aku. Selepas aku wafat, tuan-tuan, maknanya Nabi kata umat yang mulia di sisi Allah ini orang yang lahir selepas baginda wafat. Dia tak nampak aku, dia tidak berjuang bersama aku masa aku hidup ini, tetapi dia mengamalkan sunnah aku. Dia berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beramal dengan cara hidup aku. Saya nak sebut tuan-tuan, Nabi rujukkan kepada kita, betul tak? Sebagai umat akhir zaman ini, tuan-tuan, kasih sayang baginda kepada kita ini. Saya nak sebutkan ini. Terbalaskah kita, tuan-tuan, dengan apa itu jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Tuan-tuan, kasih sayang baginda pada kita ini. Baginda cara hidup
budaya hari kita. Saya ulang ni, tuan-tuan kerja juga ya. Allahu Akbar, saya tak tahu tuan-tuan ketinggalannya Cina dah. Saya tak sangka tuan-tuan tak cuti satu. Saya cakap tahniah tuan-tuan. Ini satu perubahan yang sangat-sangat baik. Tuan-tuan, kita tak perlu cuti. Kita dah sebab kita cuti tahun baru hijrah tuan-tuan. Saya nak sebut ni tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan apa tu. Saya nak sebutkan ini tak payah sebut lah tuan-tuan. Nanti sebut nanti orang kata saya ekstrim pula. Di Thailand hari Christmas mereka tak cuti tuan-tuan. Tapi kita nak tengok baiknya toleransi orang kita ni. Itu pun dia kata kita ekstrim lagi. Di Thailand kalau tuan-tuan tengok hari 25 hari bulan 12 hari kerja tuan-tuan. Biar saya berterus terang sebab saya baru balik pada Siam. Pergi Siam ni seronok mengurut. Mengurut dia murah tuan-tuan. Mengurut dengan jantan sama jantan lah. Jangan cari tuan-tuan kat sana 2 jam mengurut baru RM20. RM20 tau. Kat sini 2 jam mengurut 100 tuan-tuan. Nak ceritanya saya nak sebutkan kat sana tuan-tuan, apa tu hari Christmas tak cuti, hari bekerja tuan-tuan. Kita cuti orang kata ekstrim lagi. Ni Mangkuk Ayun tu, dia kata kita ekstrim. Betul tuan-tuan tak? Tuan-tuan, saya nak sebut ini. Dan sebab itu orang tak suka pada saya ni tuan-tuan. Sebab saya ni mulut celupa sikit, betul tak? Tuan-tuan sukalah, hak lain tak suka tuan-tuan. Kan, adalah orang tak suka tu, macam mana, betul tak tuan-tuan kan? Ya. Sampai saya nak masuk Sarawak pun dia tak bagi. Nampak tu? Tuan-tuan tak baca, tak tahu, tak apalah tuan-tuan kan? Ya. Kalau tahu tak apa tuan-tuan, saya tak nak cerita sebab dia kan. Tapi tuan-tuan tahu yang protesnya itu semua musuh-musuh Islam. Dia melihat kita ini apa tu ancaman kepada mereka. Siapa dia nanti saya cerita. Bukan cerita kat sini, cerita nanti masa kita minum-minum nanti, bukan. Apa tu nak ceritanya di kalangan musuh-musuh Islam yang duk geng-geng kutuk JAKIM ni lah. Kalau tuan-tuan tak kenal kan, tak apa tu kita cerita apa tu kemudian, bukan ya. Saya nak sebut tuan-tuan begini, apa tu soal ni sebelum habis bukti saintifik, apa tu makan buah sebelum makan nasi. Tuan-tuan, ni cerita ni supaya tuan-tuan nampak keindahan Islam itu. Orang barat kaji, saya nak sebut tuan-tuan, orang kafir, orang bukan Islam, dia kaji rupanya kenapa makan buah sebelum makan nasi ini apa tu perlu dilakukan. Kajian sains membuktikan sebenarnya puasa kita yang kita amalkan itu paling baik cara makan tu. Tuan-tuan tahu, orang barat kaji, dia kata ketika perut kosong, ketika perut lapar, sepatutnya yang masuk ke dalam perut itu adalah benda-benda yang lembut. Benda-benda lembut ni yang mudah hadam tuan-tuan. Benda mudah hadam ni sudah tentu ada pada buah. Dan kemudian dia kata sifat buah ini manis. Manis itu bila kita makan ketika sedang bernafsu besar makan, manis itu akan menurunkan selera. Betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, budak-budak ketika waktu makan tengah hari, tuan-tuan bagi makan gula-gula, dia tak mau makan nasi dah. Sebab selera dia sudah turun. Nampak Nabi ajar kita, buah ini sifat dia mentah. Benda yang paling banyak khasiat adalah benda sebelum masak, itulah buah tuan-tuan. Sebab itu orang tak masak buah jambu kan. Kau tuan-tuan masak buah jambu dulu sebelum makan. Buah temikai, buah apa semua orang makan mentah tuan-tuan. Nabi makan kurma sebab yang boleh tumbuh di tanah Arab hanya buah kurma. Tuan-tuan makanlah buah temikai. Tak payahlah beria-ria cari kurma. Betul tak tuan-tuan? Nabi kata disunatkan makan buah. Tuan-tuan tak ada kurma tuan-tuan. Sebab mana kurma hidup tanah Arab, betul tak? Tuan-tuan carilah buah yang manis, betul tak?
Tuan-tuan, manis menurunkan selera. Manis banyak fiber, banyak serat. Tuan-tuan, dan kemudian buah ini alkaline. Tuan-tuan, masuk ketika perut lapar, perut menerima dengan baik. Dia tak perlu bekerja keras untuk menghadamkan benda-benda lembut ini. Tuan-tuan, orang barat kaji cara hidup Nabi, dia nampak kelebihan makan dalam Islam. Sebab itu tuan-tuan jangan hairan, orang tengok cara makan kita pun, orang tu dah tertarik memeluk agama Islam. Tuan-tuan, ini kehebatan dia, tuan. Itu baru cara makan. Saya belum cerita cara-cara lain lagi, tuan-tuan. Dan akhirnya, tuan-tuan, ni nak cerita ni, saya tak tahu tuan-tuan ceramah sampai ke berapa, saya pun tak tahu, kan? Tapi saya ceramah sampai saya pun hati dah, kan? Dia tengah syok sendiri ni. Tuan-tuan nak balik, siap-siap lah lepas ni, bukan? Tunggu, tuan-tuan, bukan? Saya nak sebut last kali, tuan-tuan, bukan? Sebelum saya tutup ini, tuan-tuan, hari ini, sebab kita sudah jauh daripada ikatan ini, cara hidup Nabi pun jauh. Nak makan buah sebelum makan nasi pun kita tak buat. Kita makan buah selepas makan buah, tuan-tuan, makan selepas makan nasi, khasiat dah tak ada dah. Sebab dia masuk bersama nasi tadi, khasiat dia yang banyak serat dah tak ada khasiat dah. Sebab dia bercampur dengan nasi, daging dan sebagainya. Nak ceritanya, tuan-tuan, itu, ya, tuan-tuan, cara makan tak ikut dah, cara pakaian tak ikut dah, baju kurung dah tak mau pakai, betul tak, tuan-tuan? Sebab itu kalau tuan-tuan naik kapal terbang Brunei, Allah, tuan-tuan, rasa seronok. Saya pergi ke Brunei baru nak ceritanya. Sarawak tak pergi ke sana, kita pergi Brunei. Ada aku kisah. Nampak? Ini, tuan-tuan, kan? Saya baru je balik pada Brunei, tuan-tuan. Saya pergi 3 hari. Ni nak ceritanya, orang Brunei tengok saya, dia seronok lah, tuan-tuan. Bergambar saja. Macam tadi lah kat masjid. Kita ni bukanlah artis, tuan-tuan, kan? Tapi lah orang nak bergambar, kita bergambar je lah, tuan-tuan, kan? Saya nak pergi ke Brunei, nak beritahu tuan-tuan, masuk dalam kapal terbang dah rasa selamat dah, tahu. Masuk je dalam kapal terbang, pramugari dia dengan bertudungnya, pakai baju kurung. Nampak? Itu pun betul pakai baju kurung. Assalamualaikum. Nampak tu? Masuk je kapal terbang, sebelum dia naik, doa naik kenderaan. Panjang sungguh doanya. Kita rasa kalau hilang pun kita tak apa. Hati puas. Betul, tuan-tuan. Saya bercakap dengan hadapan Menteri Keuangan dia, sebab program Maulid Nabi tu, anjuran Menteri Keuangan dia. Saya kata terus terang, saya kata kalau saya naik Royal Brunei ni, kapal terbang dia hilang pun saya rasa pun hati tak apa dah. Sebab tuan-tuan naik je kapal terbang, bila Allah dibesarkan, kita rasa selamat. Betul, tuan-tuan. Saya tak terfikir nak rasa takut naik kapal terbang dah. Sebab bila Allah dibesarkan, tuan-tuan, pada kita orang Islam ni, apa pentingnya jasad? Tuan-tuan, tuan-tuan nak sebut ni, dalam Islam bila kita mati, penting sangat ke badan jasad kita ni. Kalau kita mati di Mekah, kat mana mayat dikebumikan, dia buat balik ke? Tak ada, tuan-tuan. Mak bapak kita dulu naik haji, betul tak? Naik kapal, betul tak? Mati dalam kapal, patah balik kapal tu. Pergi haji, patah balik. Tak jadi pergi haji, betul tak, tuan-tuan? Mayat itu dihanyut dalam air. Tuan-tuan, dalam Islam ini jasad tak penting. Yang pentingnya amal ibadat kita ni. Amalan kita ini sebelum mati. Tuan-tuan naik kapal terbang ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita rasa selamat, kalau hilang pun tak apa. Saya ceramah depan menteri, dia ketawa lah dia, tuan-tuan. Saya kata inilah hakikat Islam yang sebenar. Balik itu saya tulis lalu. Saya kata bila lagi kita nak contoh ikut Brunei.
Tuan-tuan, kita kena buat tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan mengorak langkah cuti hari Jumaat. Itu langkah yang sangat baik, betul tuan-tuan. Dan kita harap selepas ini diikuti oleh yang lain. Tuan-tuan, pedulikan apa Ultra Kiasu Doktor nak cakap. Tahu Ultra Kiasu tu siapa? Yang mata macam saya lah tuan-tuan. Kita nak selamatkan orang kita tak ada kaitan pun dengan mereka. Saya balik, saya tulis selalu, saya cakap dengan mereka tuan-tuan, kami nak hidup cara hidup kami, jangan halang, jangan campur tangan. Sebab umat Islam ini terlampau baik. Pernah kita campur tangan dalam hal ehwal ibadat mereka? Ada tuan-tuan? Tak ada. Pernah tuan-tuan bersungut-sungut? Tak ada tuan-tuan. Walaupun rumah ibadat dia berlambak-lambak banyak, betul tak? Kita diam aja, betul tak tuan-tuan? Kita minta jangan campur tangan dalam urusan agama kita tuan-tuan. Khutbah kita, kalau khutbah kita membenci orang Islam, itu bukan khutbah yang sebenarnya. Sebab Islam tidak pernah mengajak kita membenci orang bukan Islam. Saya cerita kepada orang Islam, hatta dalam Islam ini, berperang sekalipun, Islam ajar kita jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, betul tak? Jangan rosakkan rumah ibadat mereka, jangan musnahkan alam sekitar. Islam ajar adab dan cara berperang. Ini saya cakap dengan mereka tuan-tuan. Ya, apatah lagi nak menganiaya mereka. Saya sebut kepada mereka. Sebab itu kita kata jangan campur tangan urusan agama kita. Khutbah kita tuan-tuan boleh dengar. Kalau ada khatib mengajak suruh kita aniaya orang bukan Islam, itu bukan ajaran kita. Tetapi bila kita berhadapan dengan musuh, contoh je lah, betul tak tuan-tuan? Bila dah musuh terang-terang apa tu menentang kita, takkan kita nak diam, betul kan? Macam orang kata khutbah kita ini khutbah kita ekstrim, kita kena bukan lawan, kita kena jawab balik. Cuma saya nak sebut satu je sebelum akhirnya. Tuan-tuan tahu kenapa mereka jadi berani dan mereka campur tangan dalam agama kita, hal ehwal agama kita, sedangkan kita tak pernah pun campur tangan dalam hal ehwal agama kita. Sebab hari ini kita terlampau lemah. Kita lemah dalam serba-serbi. Kelemahan yang paling ketara apabila kita berpecah belah. Bila berpecah, kita jadi tak kuat sebab kita tak ramai tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan kan? Kita berpecah kepada 3, 4, 5 kumpulan, dah tentu kita jadi lemah. Tuan-tuan tengok, bukan kita berpecah, persaudaraan kita tak kuat. Betul tak tuan-tuan? Gejala sosial perceraian hari ini, rumah tangga paling tinggi di kalangan umat Islam. Tuan-tuan tengok hari ini, yang dedah, yang dadah, yang artis, yang isyak dadah, Allah tuan-tuan. Yang artis pula isyak dadah, aduh, yang artis baru ni isyak dadah dipaksa menyanyi pula. Tuan-tuan, saya nak sebutkan yang dadah, yang dedah, dan ekonomi bukan kita pegang. Ekonomi berada di tangan orang. Tuan-tuan tengok ya, serba-serbi umat Islam berada dalam keadaan lemah tuan-tuan. Sebab itu saya menyeru tuan-tuan, ni sempena dengan duduk kejap kan, jangan pecah selama ni dah. Tapi saya tak berat tuan-tuan. Kalau pengusi belia duduk pecah ni tuan-tuan. Tak balik Kuala Lumpur saya malam ni tuan-tuan, besok tuan-tuan. Kalau pengusi belia daerah Keluang ni tak bawa saya balik, saya esok pagi tuan-tuan kan. Asyik nyindir dia tuan-tuan. Ini mengelakkan tuan-tuan balik rumah pejaman terus ni. Lapan bertanda tinggal tu tuan-tuan kan. Ya, tuan-tuan, saya nak sebutkan hari ini tuan-tuan ya, saya minta hari ini keadaan ini berlaku tuan-tuan ya, dalam keadaan agama kita yang sangat baik ini, yang meraihkan orang lain, bekerjasama dengan orang lain. Orang lain tidak hargai kerjasama itu, malah mereka menghina, mengata dan sebagainya agama kita ini, disebabkan oleh kelemahan kita. Sebab itu saya seru tuan-tuan, sempena dengan keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ataupun kita sebut sebagai Maulidur Rasul. Ya tuan-tuan, keputeraan baginda saya seru tuan-tuan, saya nak sebut ini sebelum terlambat. Daripada awal saya sebutkan tadi tuan-tuan ya, bangsa lain tuan-tuan saya nak sebut, remaja mereka, anak-anak muda mereka, mereka tak ada merempit. Kalau tuan-tuan ada tengok bangsa saya merempit, pelik lah tu. Kalau ada tu dah masuk Melayu lah tu tuan-tuan, bukan? Tuan-tuan akan tengok mereka gunakan masa muda mereka untuk cari duit tuan-tuan. Saya kena sebut ni tuan-tuan. Sayangnya mereka tak Islam aja, tetapi perangai mereka macam orang Islam. Sebab dia tak buang masa. Saya minta tuan-tuan, saya minta sangat, kalau saya boleh tengok apa tu kesepaduan, perpaduan, tuan-tuan gabungkan kekuatan anak muda, budak-budak, belia, orang tua dan sebagainya tadi. Tuan-tuan boleh gembelingkan kekuatan ini tuan-tuan ya. Tuan-tuan jaga kampung ini baik-baik tuan-tuan. Saya pohon tuan-tuan, kalau kekuatan inilah yang ada tuan-tuan, saya tidak bimbang dah. Saya tidak bimbang. Kerana tuan-tuan benar-benar menghayati apa erti menyambut keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tak lain, kita nak menghayati kembali kepada cara hidup baginda dan agama kita ini. Kalau itu tuan-tuan buat, tuan-tuan praktikkan, gabungkan kekuatan itu, saya tidak bimbang di kampung Nior ini tuan-tuan. Nior ni, kampung Melayu Nior ni. Tetapi kalau di luar-luar sana tuan-tuan, saya sangat bimbang. Sebab itu tuan-tuan, sebelum terlambat, kalau tuan-tuan dah sedar, alhamdulillah, tuan-tuan kena pertautkan tali silaturahmi ni. Saya pohon sangat tuan-tuan ni. Tuan-tuan kena pertautkan, kena padukan, kena kuatkan lagi. Sebab orang lain sudah jauh meninggalkan kita. Tetapi kalau tuan-tuan bangkitkan isu titik bengek, isu kecil-kecil ini, menjadikan kita berpecah belah, bergaduh, saya bimbang apa yang saya tulis dalam buku Nasib Melayu di Bumi Melayu ini. Saya sebut tuan-tuan ini, saya bimbang dia akan menjadikan kita merana. Dia akan menjadikan kita menyesal seumur hidup kita. Itu saja saya nak pesan tuan-tuan ni. Dah pukul 11 dah. Dekat sejam setengah dia bercakap. Tak pernah. Bukan tak pernah, jarang berceramah panjang-panjang ni, bukan. Pagi tadi 2 jam. Hari ni pun dekat ada sejam setengah. Tak keletih kita dibuatnya. Tuan-tuan, bukan? Ya, jadi saya minta sangat tuan-tuan dan puan-puan, sempena dengan Maulidur Rasul ini, mari kita sama-sama hayati cara hidup, perjuangan sunnah baginda tuan-tuan ya. Kita amalkan dalam cara hidup kita. Saya tak sempat nak sebut satu persatu tuan-tuan. Nak sebut cara hidup Nabi dengan isterinya. Ibarat sabda baginda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nampak tu? Nabi kata sebaik-baik suami yang paling baik, lembut dengan isterinya. Itu saya tak nak sebut lagi bab-bab keluarga ni tuan-tuan. Cukup sekadar saya sebut, kalau kita beramalkan dengan apa yang telah baginda tunjukkan, sampai ke tahap cara makan sekalipun, apatah lagi masa budak Nabi, masa remaja dia, masa belia dia, masa baginda menjadi warga emas dan sebagainya. Tuan-tuan akan tengok kehebatan bangsa Melayu yang beragama Islam ini. Tak kira tuan-tuan akan merana satu hari nanti, tuan-tuan akan menyesal seumur hidup tuan-tuan dan puan-puan ini. Sebab itu mari kita mengorak langkah. Kalau saya nampak tuan-tuan begitu bagus dalam program sambutan Maulid Nabi ini, gabungkan kekuatan antara muda dan tua dan sebagainya. Itulah antara ciri-ciri yang telah ditunjukkan oleh umat yang terdahulu tuan-tuan, kan? Jadi akhirnya saya nak simpulkan sini. Sekarang tuan-tuan, saya akan sebutkan dari balik waktu maghrib. Saya minta tuan-tuan, saya minta tuan-tuan hidupkan balik tuan-tuan. Allah susun waktu maghrib 3 rakaat. Bagi tahu secara tak langsung kita menutup satu baliklah tuan-tuan. Kerana salah satu tarbiyah dalam Islam ini, balik sebelum waktu untuk mengukuhkan jamaah. Saya sebut tadi, saya tadi di masjid, saya dah jamak kasar. Sepatutnya tadi, sebab tuan-tuan hidang saya makan kan,
Kalau saya tak makan, saya kena masuk dalam saf untuk menguatkan jamaah. Sebab Islam tidak akan tegak kalau tidak dengan kekuatan jamaah. Betul tuan-tuan. Sambutan Maulid Nabi apa juga tidak akan berjaya kalau tidak dikuatkan dengan jamaah. Dan saya pohon tuan-tuan, budaya balik maghrib ini, tuan-tuan tak payahlah seronok sangat sambutan pukul 12 tengah malam. Buanglah tuan-tuan, buang. Dan saya ucap tahniah, tuan-tuan tak cuti pada satu hari bulan 1. Itu sudah kita mengorak langkah ke arah pentarbiahan dalam agama kita. Selain kita cuti hari Jumaat. Tuan-tuan jangan risau puak-puak tu nak kata kita peduli apa, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak perlu kisah dengan orang kata, tapi kita lebih mengambil orang kata keutamaan apa yang Allah boleh tuan-tuan. Saya minta mudah-mudahan waktu maghrib tuan-tuan tak nampak lagi anak kita berkeliaran main bola. Main boleh, tapi sebelum maghrib balik tuan-tuan. Saya yakin kalau orang Melayu ini, Islam ini, saya sebut tuan-tuan, sebab saya ditarbiah di kampung Melayu tuan-tuan. Saya jadi macam ini sebab ikut tuan-tuan dulu. Saya sebut ini. Dan saya minta budaya ini dikembangkan dan terus diamalkan. Tuan-tuan kena faham falsafah hidup beragama dalam Islam. Falsafah pakai baju kurung, pakai baju Melayu dan sebagainya. Tuan-tuan kena tahu kenapa jadi sebegitu. Itu saja tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan tak balik dari tadi. Terima kasih kerana tidak mengangguk. Balik ni confirm tak ada yang mati tuan-tuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya dipersilakan Tuan Penceramah Profesor Dr. Ridwan T. bin Abdullah untuk menerima cenderamah pada wajah beliau sukan keluar. Penyampaian cenderamah itu tadi, maka berakhirlah program ceramah Sepeda Maulid Rasul peringkat Kampung Melayu Niol tahun 2015. Kita sudahi dengan bacaan suratul As dan juga Bila